Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapat info yang padu, info yang hangat politik di Malaysia yang semakin panas setiap hari. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita digemparkan sekali lagi berkaitan dengan dana judi, ada yang berkata, bukan saja netizen, tetapi Perdana Menteri hari ini pernah membuat pendedahan bahawa dana kempen semasa pilihan raya umum ke-15, dana kempen dari Perikatan Nasional adalah dana judi ataupun dana dari syarikat perjudian. Nah, ini menjadi persoalan ramai orang. Setelah juga pendedahan dari Azalina Othman yang mendedahkan bahawa tiada lagi sebarang bukti dari SPRM menunjukkan Perikatan Nasional mengambil dana untuk berkempen semasa PRU15 itu adalah dana judi. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, berkaitan dengan dana judi, bersatu bidas Perdana Menteri ke-10 pembohong. Nah, kita lihat apa pula kenyataan ataupun apa pula komen dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengejutkan seluruh kepimpinan Perikatan Nasional dengan satu kenyataan bahawa saya tidak bercakap tanpa bukti. Anwar menggandakan tuntutan dana judi. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita dapat lihat tidak mungkin Perdana Menteri ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan yang tidak berasas tanpa bukti. Seperti yang kita tahu, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim juga memegang platform sebagai Menteri Kewangan. Dan tidak mustahil juga file-file yang lama boleh diusik ataupun boleh dikaji, boleh dicari sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan kepimpinan kerajaan yang lama. Nah, saudara-saudara, persoalannya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bilakah beliau akan mengemukakan bukti kepada seluruh Malaysia bahawa memang Perikatan Nasional membuat kempen semasa PRU15 ataupun memang pernah menerima dana dari syarikat perjudian. Jadi dalam satu artikel yang mengesahkan kenyataan dari Perdana Menteri, saya tidak bercakap tanpa bukti. Itu adalah yang kita perlu ingat. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bercakap tanpa bukti. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempertahankan dakwaannya bahawa Perikatan Nasional telah menggunakan hasil daripada syarikat perjudian untuk membiayai kempen pilihan raya tahun lepas. Anwar menegaskan bahawa dia tidak bercakap tanpa bukti. Nah, saudara-saudara, ini sudah menunjukkan bahawa Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekali lagi mendiamkan, menutup mulut kepimpinan Perikatan Nasional. Setelah kita dapat lihat bahawa kepimpinan dari pembangkang, kepimpinan dari Perikatan Nasional yang dilihat mahu membidas Perdana Menteri seorang pembohong dan mahu ambil tindakan saman. Mereka yakin bahawa kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah salah. Namun lain pula yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, saya tidak bercakap tanpa bukti. Nah, saudara-saudara, persoalannya kita menantikan bukti yang bakal didedahkan dari Perdana Menteri yang pasti mengejutkan kepimpinan Perikatan Nasional, terutamanya Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.
Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan info politik yang panas dari channel ini. Kita dikejutkan dengan pelbagai isu hangat di Malaysia berkaitan dengan politik, berkaitan dengan penahanan SPRM, berkaitan dengan penangkapan polis, laporan polis, dan sebagainya. Kita digemparkan dengan banyak pendedahan dari SPRM berkaitan dengan Jerung Besar yang berjaya ditangkap, Tan Sri, ahli perniagaan, dan sebagainya. Kita melihat tangkapan yang banyak berlaku. Ada juga menyatakan ada tangkapan dari SPRM yang mendedahkan berkaitan dengan rasuah RM640,000 untuk menyelamatkan status ataupun menyelamatkan anak Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya ditangkap, supaya kedua-dua pribadi yaitu Datuk Roy dan juga pegawai SPRM itu yang ditangkap, tetapi bukan anak Muhyiddin Yassin. Nah, jadi banyak spekulasi, banyak pendedahan kita dengar. Hari ini pula satu tangkapan yang besar yang mengejutkan. Ini adalah tangkapan polis yang mengejutkan, di mana dalam sebuah artikel mengesahkan lelaki ditahan lebih RM24,8 juta yang dicuri dari Badan Pembangunan Kelantan. Nah, saudara-saudara, ini pasti satu lagi tangkapan yang besar. Ini pula adalah tangkapan dari polis. Dalam satu artikel mengesahkan, polis malam tadi menahan seorang lelaki yang disyaki menyeleweng lebih RM24,8 juta daripada Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ataupun Kesedar. Siasatan awal polis mendapati lelaki yang merupakan penolong accountant telah melakukan 194 transaksi sejak 2016 dengan memindahkan sejumlah RM24,8 juta daripada akaun Kesedar Kemajuan Kelantan Selatan ke akaun sebuah syarikat miliknya. Nah, ini satu pendedahan yang panas, satu pendedahan yang pasti mengejutkan. Mengejutkan ramai orang. Kenapa? Ini terutamanya kepada pemimpin yang dilihat mungkin pernah terlibat rasuah di Malaysia. Tidak kira sebagai pemimpin hari ini, ataupun sebagai pembangkang hari ini, ataupun pernah menjadi Perdana Menteri. Contohnya, Muhyiddin Yassin yang menerima 7 pertuduhan hari ini, begitu juga Tun Dr. Mahathir yang pernah juga didakwa, yang pernah di terdapat kabar angin, ataupun spekulasi RM100 bilion yang tiris, yang hilang semasa pentadbiran Perdana Menteri pada ketika itu, yaitu Tun Dr. Mahathir, sepanjang 22 tahun memerintah. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, ini satu lagi penangkapan yang mengejutkan ramai, disebabkan setiap yang bersalah, setiap yang didapati bersalah, sudah pasti akan mendapatkan hukumannya, akan mendapatkan tindakan undang-undang. Seperti apa yang berlaku dalam artikel ini yang diterbitkan pada 27 Mei, lelaki ditahan lebih RM24,8 juta yang dicuri dari Badan Pembangunan Kelantan. Jadi bagi saya ini satu benda yang pasti tidak disukai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan berkaitan dengan RM4,5 triliun yang pernah dinyatakan Perdana Menteri lesap RM4,5 triliun sepanjang 26 tahun kebelakangan ini juga menjadi salah satu faktor untuk kehilangan tersebut. Bagi saya ini satu lagi kehilangan yang pasti mengejutkan ramai, dan satu benda yang rakyat pasti tidak suka. Nah, dalam artikel ini lelaki tersebut ditahan kerana lebih RM24,8 juta yang dicuri dan dimasukkan ke akaun milik syarikatnya. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Anda dipersilakan untuk tekan butang like, Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe.